Saya Dr. Wan Asmara Noh daripada Poliklinik Dinamik Beranang. So hari ni saya nak cerita sikit pasal cirit lah. Kan? Kenapa kita cirit kan? Okay. So cirit ni sebenarnya perjalanan usus kita yang terlalu laju. Okay. So usus kita ni dia bergerak laju. Jadi sepatutnya kalau dekat anormal, setiap lebih kurang 3 minit, 2 ke 3 minit dia akan gerak sekali. So dalam kes cirit dia akan gerak mungkin setiap seminit, mungkin setiap 30 saat, macam tu. So bila bergerak laju ni, dia tak sempat nak serap air, jadi keluarlah air semua. Okay. Dan kadang-kadang dia boleh backflow naik atas, menyebabkan banyak angin dalam perut kita lah. Banyak asid dalam perut kita yang menyebabkan kita jadi mual, macam ada gastrik lah, mual, muntah, sebagainya, sakit kepala, pening. Jadi cirit yang terlalu banyak membahaya, terutama kepada kanak-kanak lah. Orang dewasa, sebab cirit ni dia bukan keluar air saja tu, tapi sebenarnya dia keluar sekali dengan garam galian daripada badan kita. Jadi kalau orang dewasa, kita akan rasa simptom kurang air, macam pening, sakit kepala, sakit badan, sakit joint, lemah, tak bermaya, macam tu. Alright. Dan kalau untuk kanak-kanak, dia ada condition dipanggil sebagai dyselectrolytemia. Maksudnya garam galian tu terlalu kurang sebab dia berak banyak sangat, maka budak tu akan sawan walaupun tanpa demam. Jadi itu yang bahaya pada budak-budak. Sebab tu budak-budak kalau cirit ni jangan biarkan, kena jumpa doktor, kena makan air garam apa semua itulah. Itu penting tu. Okay. So itu antara punca-punca cirit ni. Okay. Antaranya satu ialah salah makan lah. Biasa kita dengar kan, salah makan. Okay. So selalunya yang salah makan ni adalah sesuatu yang kita makan di antara 8 ke 10 jam sebelum cirit yang pertama tu. Jadi kalau kata cirit tu start pagi, mungkin benda yang malam tu pun termasuk juga. Tak semestinya breakfast saja, benda yang malam tu akan termasuk juga. Okay, kalau start malam, semalam kata kan, cirit tu start pukul 10 malam, pukul 12 tengah malam kan, maknanya benda-benda yang petang atau tengah hari tu pun mungkin termasuk sekali tu. So dalam jangka masa 8 ke 10 jam tu, semua tu mungkin. Alright. So salah makan ni antaranya ialah macam makan makanan yang rosak lah. Itu satu. Okay. Maknanya basi ke, lama sangat lah, macam-macam lah. Okay, salah makan. Dan juga boleh jadi kuman juga. Kuman ni antaranya, so selalunya kalau yang salah makan biasa ni, dia cirit air 10 kali, 20 kali macam tu kan. Cirit macam tu. Kalau yang jenis berkuman pula, contohnya macam amoeba, parasite, bakteria sebagainya, dia boleh menyebabkan cirit, tapi selalunya ada simptom-simptom lain lagi apa najis tu. Macam selalunya kalau amoeba ni ada lendir. Kita tengok, boleh lendir macam hingus najis itu kan, melekat-lekat kat toilet tu kan. Kan. Lepas tu kadang-kadang ada bau pelik sikit lah, bau macam ala-ala hanyir sikit. Macam lebih busuk daripada biasa lah yang kita berak hari-hari tu, ni over sikit lah busuk dia tu. Itu selalunya amoeba, parasite. Boleh jadi juga virus. So virus ni yang paling terkenal sekali ialah rotavirus lah. Ini selalu budak-budak bawah 2 tahun kena. Okay. Dia orang boleh berak 20-30 kali sehari kadang tu. Tapi selagi aktif, tak apa lah, boleh dirawat di rumah. Budak kena jumpa doktor lah. Okay, kalau tak aktif kena jumpa doktor, sebab budak boleh sawan. Perlukan air garam tu kalau budak bawah 2 tahun terutamanya. Next age group ialah 2 ke 5 tahun. So kalau budak-budak cirit, baik jumpa doktor untuk dapatkan air garam tu. Okay. Dan juga virus lain yang boleh menyebabkan cirit sebenarnya, denggi. Banyak kes juga saya dapat kat klinik ni. Cirit 2 minggu, demam pun tak ada. Sekali bila kita cek darah, denggi. Lepas tu macam even COVID pun ada simptom cirit juga. Okay. So selain pada exposure pada COVID tu, maknanya kalau ada cirit yang berpanjangan, kena siasat. Okay. Virus. So apa-apa virus pun, even influenza virus pun boleh juga bagi cirit. Apa-apa virus boleh dapat cirit juga. Okay. Lepas tu selain pada salah makan,
cirit juga boleh disebabkan oleh side effect ubat. Side effect ubat contohnya macam orang kencing manis dia makan metformin. Metformin ni dia boleh kasih cirit. Setengah orang memang cirit teruk dan tak boleh makan ubat tu, kena ambil ubat lain juga. Okay. Dan juga setengah-setengah antibiotik lah, kebanyakannya daripada grup penicillin lah, macam amoxicillin, cefalexin, apa ni, macam lah grup penicillin tu lah, yang ada silin-silin kat ujung tu. Okay. Even yang ubat-ubatan baru ni macam contoh curam, Augmentin lah, nama kelima Augmentin atau curam klinik private ni yang generik. So dalam Augmentin ni ada amoxicillin. Jadi kalau sebab itulah kalau orang yang ada cirit yang disebabkan oleh bakteria atau amoeba parasite tadi, tak boleh bagi antibiotik daripada grup penicillin ni, sebab dia akan memburukkan keadaan, kena daripada grup lain. Okay. Macam apa ni, macrolide ke erythromycin tu semua, ciprofloxacin, guna daripada grup lain lah maknanya. And then okay, so ubat, and then juga boleh disebabkan oleh banyak benda lain lagi. Contoh side effect vitamin C boleh jadi juga. So kalau kita nak tahu kita punya badan ni sesuai atau tidak vitamin C ni, bila kita makan vitamin C ni banyak-banyak kan, makan banyak, katalah sebab dia dos harian dia sebenarnya dewasa lebih kurang 5 ke 10 gram sehari. Kalau yang 1000 miligram tu 1 gram lah kan, 5 ke 10 biji tu sehari. Jadi kalau kita makan 2 biji sampai biji ke 10 kita tak cirit, maknanya kita boleh makan lah vitamin C tu sebanyak itu. Tapi kalau kita makan sampai biji ke 6, tiba-tiba kita develop cirit, maknanya kita boleh makan sampai 5 biji je vitamin C tu sehari, tak boleh lebih daripada tu. That's why lah kalau vitamin C ni the best is masuk kod IV ni lah. Ada cara dia. Alright, so itu vitamin C boleh jadi juga side effect kepada minyak kelapa darah, terutama orang macam manis. Sebab orang macam manis ni, kalau terutama yang tak terkawal lah, dia boleh develop jangkitan kulat candida dalam usus dia. Jadi bila makan minyak kelapa darah ni natural antibiotik. Jadi kalau dia makan minyak kelapa darah ni, kadang-kadang dia boleh develop diarrhea. Okay. Sebab dia berlawan, maknanya minyak kelapa darah tu punya antibiotik tu dia berlawan dengan fungus. Biasanya akan hilang sendiri lah cirit tu dalam masa 1 minggu ke 2 minggu biasanya. Cuma perlu kurangkan dos minyak kelapa darah itu saja. Boleh teruskan. So jadi antara lain lagi ialah contoh adalah penyakit IBS, Irritable Bowel Syndrome. Bowel Syndrome ni maksud dia perjalanan usus dia tak berapa betul, kejap laju, kejap slow. Kalau dia jadi laju, dia akan jadi cirit. Masa dia slow, dia akan jadi sembelit. Dan kadang-kadang setengah-setengah orang yang kena penyakit ni, dia kena dua-dua sekali. Hari ni cirit, esok sembelit, lusa cirit balik. Ada juga yang macam tu. Ada yang teruk-teruk ni, pagi cirit, petang sembelit. Macam tu. Okay. So IBS ni, perjalanan usus tak betul ni juga ada simptom-simptom sakit perut lah. Mula-mula kadang kiri, kadang kanan, atas, bawah semua sekali. Okay, so itu IBS lah. Itu kena jumpa doktor lah. Maknanya kalau cirit yang tak hilang dengan ubat, kena jumpa doktor lah. Okay, so IBS ni ada kena dengan stres. Lagi stres, lagi teruk IBS. Macam tu. Okay. So itu antara punca-punca cirit lah. Okay. Jadi kalau macam main parasite tadi, ada lendir tu, orang Melayu kata cirit berlendir. Kan? Ngeri. Okay. So sebab itulah kalau kita cirit, penting untuk tengok najis kita tu. Kena tengoklah juga kan, kok ada apa-apa, darah ke apa-apa je lah. Okay. Ada ke orang tanya pasal kanser boleh tak cirit kan? Sebenarnya kalau orang kanser tu berlaku pada orang yang ada IBS, mungkin dia boleh dapat cirit juga. Tapi selalunya kalau kanser ni sembelit yang berpanjangan dan ada darah sikit. Macam tu. So yang sembelit tu kita akan cerita dalam video yang lain. Okay. So rawatan untuk cirit ni tengok pada punca jugalah. Jadi selalunya yang paling penting hydration. Kita kena ganti balik air dan mineral yang dah keluar tu. Jadi kalau budak-budak kita bagi air garam, orang dewasa pun kita bagi air garam juga. Okay. And then yang kedua ialah kita kena cuba bersihkan usus kita daripada racun-racun, daripada bakteri, kuman.
So kalau macam food poisoning ni, kita boleh makan arang sebenarnya. Arang. Tahu arang tak? Cakul. Kan ada jual biji cakul macam tu kan, tablet. Boleh juga. Tapi kalau katalah tak ada, tengah malam, hospital tutup, farmasi tutup, duduk kampung pula jauh daripada manusia kan, tak ada kedai dan sebagainya untuk beli cakul, boleh buat sendiri cakul tu. Ambil roti kedenia ke apa ke, besar-besar ni lebih kurang. Okey. Lepas tu bakar sampai gentung, sampai jadi arang. And then tumbuk, campur air, minum lah. Itu pun boleh. Dia cakul ni dia chelator, dia menangkap, dia masa dia lalu kat usus perut kita, dia akan tangkap racun-racun tu semua. Dia ambil bawa keluar. Okay, so dia membersihkan usus tu. Okay, so itu fungsi dia lah. Sebab tu lah macam pil Ciketion. Pil Ciketion ni ada arang dalam tu sikit. Arang ataupun kaolin. Kaolin ni fungsi dia sama juga dengan arang tadi. Dia menangkap benda-benda yang racun, toksin daripada badan kita dan keluarkan melalui najis tu sendiri. Okay. So and then benda lain yang boleh cuba ialah teh pekat kan. Orang dulu kalau cirit minum teh pekat kan. Sebab apa teh? Sebabnya dalam teh ni sebenarnya ada satu bahan nama dia tannic acid. Tannic acid ni dia antioksidan dan juga dia boleh membentuk lapisan macam penapis kepada racun-racun tu semua. So dalam usus tu, dinding dalam itu, tannic acid dia boleh membentuk satu lapisan protective layers lah, supaya racun tu tak kena pada kita punya tali perut. Sebab tu lah bila kita cirit yang disebabkan oleh keracunan, selalunya boleh minum teh, dia boleh improve. Tapi kalau sebab-sebab lain macam denggi ke apa semua, dia tak hilang juga sebenarnya. Alright, tapi boleh cubalah minum teh apa semua. And then kalau yang jenis parasite, macam saya cakap tadi, amoebiasis ke apa bakteria lah, Shigella, kolera, semua tu, itu semua virus lah. Itu semua boleh rawat dengan antibiotik tertentu. Selalunya bukan penicillin lah, diorang akan bagi bukan penicillin, grup lain lah yang tak ada side effect cirit. Okay. So yang pentingnya adalah cirit ni kita kena hydrate. Itu yang paling penting. First yang kena buat adalah hydrate. Minum air banyak, dan kalau boleh minum air garam tu banyak. Okay. So saya harap apa yang saya cakap ni dapat membantu sahabat-sahabat sekalian. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.